Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ni? Sihat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, siapa dengan kita hari ni Ustaz Muslim? Oh, Ustaz Muslim dia kat belakang tabir, memang tak nampak lah. Saya memang sengaja sebut nama dia, orang kat belakang ni. Siapa sama kita Ustaz? Mungkin boleh ni. Oh, kita ada Suryati Harijono. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, semoga sihat dan ceria selalu. Alhamdulillah kita sihat dan insya-Allah kita juga dalam keadaan yang ceria selalu. Ya, kita ada Kak Nisa kita di sini. Terima kasih Kak Nisa kerana bersama dengan kita kan. Kak Nisa Hassan. Ya, semua kata-katanya ni semoga sentiasa ceria dan sihat ya. Ceria tu mesti ada, betul. Baik, kita juga ada Kak Som, masya-Allah tabarakallah. Kak Som, tak jemu ke tengok muka saya hari-hari? Betul tak? Okey, hari-hari tengok muka Zaza. Pagi petang. Mujur malam tak ada kuliah saya. Kalau ada mesti Kak Som ikut juga kan? Alhamdulillah Kak Som, terima kasih ya bersama dengan saya pada pagi ini. Kita juga ada Azfa, Kak Zah sebagaimana biasanya. Masya-Allah tabarakallah. Oh, Kak Amy pun ada kat sini. Saya macam dah lama tak nampak Kak Amy. Kak Amy Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Aisyah juga ada dengan kita. Alhamdulillah. Okey, baik jemaah muslimah yang saya kasihi. Alhamdulillah pada pagi ini kita berada di kuliah kita yang kedua terakhir untuk tahun ini. Okey. Kedua terakhir untuk tahun ini. Dan pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan hadis kita yang keberapa? Ada sesiapa boleh berikan saja jawapan? Kita nak sambung hadis kita di bab yang keberapa? Ingat tak apa yang kita bincangkan pada minggu lepas? Hari-hari tengok Ustazah. Masya Allah. Terima kasih Kak Amy. Kak Fatimah pun ada kat situ. Okey, kesalahan Kak Fatimah. Baik, kita berada di perbincangan hadis yang keberapa? Ya, mohon jemaah muslimah kita boleh berikan jawapan kepada Ustazah. Hadis ke-36. Kak Som juga hadis 36 bahagian 2. Okey, Azfa juga menjawab dengan jawapan yang sama hadis 36. Masya-Allah tabarakallah. Kak Aisyah juga berikan jawapan yang sama. Baik, terima kasih. Betul, kita berada di hadis kita yang ke-36 dan pada pagi ini kita akan menyambung ya pada perbincangan kita yang ketiga untuk hadis yang sama. Okey, jadi bahagian kita yang ketiga pada pagi ini akan membincangkan masih lagi sama ya muslimah, kebaikan dan ganjaran ya, yang Nabi SAW sebutkan kepada kita dan kita perlu jaga amal ini supaya kita mendapat ganjaran-ganjaran yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk ganjaran tersebut. Baik, dan jika sekiranya ada di kalangan muslimah yang terlupa, okay, hadis ini berada di halaman yang keberapa? Hadis ini terdapat di halaman 333 ya, yang mana hadisnya berbunyi begini. Ataupun mungkin ada di kalangan kita yang belum lagi berkesempatan untuk mendapatkan kitabnya, okay, tidak ada buku. Baik, jadi mungkin ada, sebab hadis ini adalah hadis 40 sebenarnya, okay. Mungkin boleh dirujuk pada kitab-kitab hadis 40 yang ada di rak-rak masing-masing kan. Jadi boleh lihatlah di situ hadisnya berbunyi man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Okay, ini adalah hadisnya.
Jadi kalau sesiapa yang masih lagi belum berkesempatan untuk mendapatkan kitab yang Ustazah gunakan ya untuk kuliah kita di Masjid Al-Muttaqin, mungkin boleh dirujuk kepada kitab-kitab yang lain yang ada, cuma syarahnya sedikit berbeza lah. Kerana kalau kitab lain yang mensyarahkan adalah ulama lain lah ya, tapi kalau kitab ini yang kita gunakan yang mensyarahkan ialah Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Okey, dan kalau siapa yang kita ada orang tanya, kitab mana Ustazah? Every week orang tanya, kitab mana Ustazah? Ya, kitab ini. Okay, kita guna kitab ini. Jadi nanti maybe next year nak start guna kitab, so boleh carilah ya kitab yang kita gunakan. Kitab ini boleh didapati di mana? Di Muslim Media. Kalau Kak Zah, dia beli kat Shopee. Okay. Okay, baik. Muslimah. Pada pagi ini, Alhamdulillah kita akan sambung ya perbincangan hadis ini setelah pada 2 sesi yang lepas kita membincangkan tentang orang yang memberikan kelonggaran kepada Muslim yang lain, memudahkan urusan Muslim yang lain ya. Kita dah bincangkan dengan panjang lebar tentang semua itu. Jadi ini maksud hadisnya. Saya tak nak ni lah. Jadi pada pagi ini kita akan masuk kepada syarah hadis di halaman 338. Okay, di halaman 338 untuk satu lagi amalan ataupun amal kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita. Bagi Ustazah, ia bukan hanya sekadar amalan tetapi ia merupakan kepribadian kita, adab kita ya ketika kita bergaul sesama masyarakat. Jadi bagaimana kita ni sebagai yang namanya penganut agama Islam ketika kita bersosial dengan orang yang ada di sekitar kita. Baik, antara perkara yang Nabi SAW pesan kepada kita ya sebagai seorang Muslim, Nabi sebutkan begini Muslimah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang Muslim. Ya, aib ni maksudnya hal-hal yang memalukan, yang boleh kita kata mencela, mencerca, menghina. Itu dipanggil sebagai hal-hal yang aib lah ya, yang ada pada seseorang. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ya, jadi satu amal perbuatan yang kita lakukan di sini, kita tutup aib saudara kita. Apa ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita? Allah akan tutup aib kita bukan sahaja di dunia, tapi juga di akhirat. Sebab kita semua ada keaiban masing-masing Muslimah. Ya, kita semua ada keaiban masing-masing yang kita tutup kan, yang kita tak nak orang lain tahu apa keaiban kita. Sebab sesuatu yang disebut sebagai aib, ya kita kalau boleh seboleh mana dia hanya antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak reveal, kita tak nak bongkar benda itu, akhirnya orang lain tahu dan sebagainya kerana ia memalukan kita. Jadi kalau kita ni tak nak orang lain tahu aib kita, bila ya yang mana kita tahu kalau orang dapat tahu ni, kalau orang dengar ni benda ni, kita tak tahu nak letak muka kita, nak sorok muka kita dekat mana. Sebab rasa malu sangat bila aib itu disebarkan, bila aib itu diketahui oleh orang lain. Maka sebab itu, kalau kita tahu aib orang lain, ya aib mungkin adik-beradik kita, aib teman-teman kita kan, terbaik ialah jangan kita sebarkan aib itu. Ini sifat seorang yang beriman kepada Allah. Seorang Muslim begitu ya hidupnya. Dia tak sibuk dengan keaiban yang ada pada orang lain. Dia tak ambil pot lah kan, orang lain tu tak kisah dia. Kalau dia tahu sekalipun, dia akan usaha untuk tutup. Kerana dia tahu bila dia tutup keaiban itu, ya,
maka Allah akan tutup aib dia. Sebab apa? Dia tahu dia pun ada aib. Yang mana dia tak nak orang lain tahu. Jadi bila dia tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Begitu yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Dan sebenarnya hadis ini dia ada banyak. Okay, ada banyak yang semakna. Maksudnya ada banyak ya hadis ini Nabi SAW ucapkan dengan lafaz-lafaz yang berbeza namun memiliki maksud yang sama. Ya, antaranya yang kalau boleh kita lihat di dalam kitab kita di sini di perenggan yang bawah ya, disebutkan bahawa hadis ini dinyatakan oleh banyak nas-nas iaitu dalil-dalil yang semakna dengannya. Iaitu lafaznya berbeza tetapi maknanya sama. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan itu tadi, ya, iaitu wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Tapi di sana ada hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW sebutkan. Ada yang pendek sedikit, ini kita lihat dah begitu pendek dah, tapi ada yang lebih pendek lagi, bahkan ada yang panjang. Yang Nabi sebutkan, yang mana Nabi SAW selitkan dengan nasihat-nasihat yang lain. Jadi antaranya, sebagaimana yang ditampilkan dalam kitab kita di sini Muslimah. Apa kata Nabi SAW, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an. Kita ada hadis yang lain di sini. Apa kata Nabi? Man satara aurata akhihil muslim. Satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya yang Muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Beza sedikitlah ya hadis ini dan hadis yang menjadi perbincangan dalam kitab kita pada nombor yang ke-36 ini. Sebab kalau kita rujuk kembali ya pada hadis yang sebelumnya, kita dapati bahawa Nabi sebut fid dunya wal akhirah. Nampak ya perbezaannya? Tapi bila kita rujuk kepada hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan pada hari kiamat. Begitu. Siapa yang menutupi aib saudaranya yang Muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan di sini Nabi ingatkan kepada kita, وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. Tadi orang yang tutup aib kan? Sekarang ini Nabi sebutkan tentang orang yang buka aib orang lain. Apa yang disebutkan oleh Nabi di sini? وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ. Siapa yang membuka aib saudaranya yang Muslim, maka Allah akan membuka aibnya hingga memalukannya di rumahnya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan status hadis yang sahih. Begitu keadaannya. Bila kita tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita dunia dan akhirat. Tapi kalau kita buka aib orang lain ni Muslimah, jangan lupa Nabi SAW ingatkan kepada kita, Allah yang akan buka aib kita kerana kita buka aib orang lain, bukan manusia tau. Bukan orang di sekitar kita, tapi Allah sendiri yang akan buka aib kita. Allah akan malukan kita sehingga berada dalam rumah sendiri pun Allah akan buka aib kita. Itu maksud Nabi. Jadi kena hati-hati. Ya, bila kita dapat apa-apa berita yang boleh menjatuhkan maruah orang lain, yang merupakan unsur penghinaan, cercaan terhadap orang lain, yang mana kita tahu ini, kalau kita ceritakan kepada si A, si B, si D sampailah Z kan, jatuh maruah dia. Kerana itu adalah aib dia. Jadi kita tak nak dalam hidup kita ini, ya kita jadi seorang wanita yang mulutnya orang kenal, ya Allah jahat sangat. Tak ada keperluan untuk kita ceritakan tentang aib orang tersebut. Jadi kita ni tak nak orang kenal kan, kau tahu dia tu dahsyat lah mulut dia cerita kan. Kadang-kadang Muslimah saya kata ginilah. Ya, kita lihat begini. Orang tak cakap depan kita mulut kita jahat. Betul. Member kita kan bila dengar kita ni kan, kata, bagus Sakinah kau punya cerita best lah. Apa lagi kau tahu pasal dia? Gini. Si Sakinah pun kita. Belakang si Sakinah tu dia kata apa? Jahat mulut Sakinah tu dahsyat je. Itu. Kita tak tahu
apa orang cakap tentang diri kita. Mungkin kita rasa, kawan kita pun sama-sama happy dengan cerita aku. Tapi belakang kita orang kata mulut kita jahat. Sebab tu tadi saya kata, kita ni kena hati-hati. Ketika kita menceritakan, ketika kita memviralkan, ketika kita nak menularkan satu cerita. Tak semestinya orang yang suka dengan cerita kita, dia suka dengan kita. Kemungkinan besar di belakang kita, dia hina kita, dia buka aib kita. Nampak tak macam mana roda itu berputar dalam hidup kita? Hari ini kita buka aib orang lain, nanti kan esok lusa orang lain pula buka aib kita, dia pusing begitu. Sebab tu Nabi pesan pada kita, jangan kita ni sibuk nak cerita tentang aib orang lain. Sebab itu muslimah, dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW kata begini. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sebutkan, la yasturu abdun abdan fid dunya. Tidaklah seorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan satarahullahu yaumal qiyamah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tutup keaibannya di hari kiamat. Sekarang ni orang tak tahu aib kita ni bagaimana muslimah. Tapi di hari kiamat kemungkinan besar orang akan tahu apa keaiban-keaiban yang kita lakukan. Dan kita memang tak nak benda tu jadi secret, jadi rahsia antara kita dan Allah sahaja. Antaranya bagaimana? Caranya ialah tutup aib saudara kita. Jangan kita ni menjejerkan ataupun jangan kita ni menyebarkan duk cerita sana cerita sini, pergi bedok cerita, kan, pergi Tampines cerita, kemudian pergi Woodlands cerita, sampai pergilah kalau boleh masuk Johor, kat Johor pun cerita juga. Ni kan ada orang begitu. Cerita yang sama tau, cerita yang sama. Akhirnya satu Singapura sampai ke luar negara dengar cerita tu kan. Mojo kalau dia pergi Brunei kan cerita juga kat Brunei katnya. Tak tahulah. Orang gini kan budak je gitu. Kita suka cerita tentang orang yang kadang-kadang orang tu pun tak kenal. Tapi kita cerita-cerita. Kau tahu dek tu? Dahsyat kau perangai dia. Padahal kita pun perangai dahsyat macam dia. Jadi kalau tidak ada keperluan, untuk apa kita bercerita tentang keaiban orang, kita buka itu dan buka ini dan sebagainya. Yang seharusnya kita tutup. Cantik-cantik benda tu kena tutup. Supaya ia tidak terbuka dan diketahui oleh orang lain. Namun sebenarnya begini, bagaimana kita nak faham tentang maksud as-satr ataupun satara di sini? Saya nak bawakan sebuah perbincangan berkenaan dengan maksud as-satr ataupun satara. Sebab dalam hadis-hadis ini, Nabi SAW menggunakan ungkapan kata satara. Daripada awal tadi yang kita lihat yang hadis dalam kitab kita, Nabi gunakan man satara, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Nabi guna perkataan satara. Kita lihat pada hadis yang kedua dalam kitab kita, Nabi masih lagi menggunakan perkataan satara. Man satara aurata akhihil muslimi satarallahu auratahu. Penggunaan perkataan yang sama. Tadi juga saya sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata apa? La yasturu. Yang berasal daripada perkataan satara. La yasturu abdun abdan. Tidaklah seseorang menutupi aib seorang hamba atau aib orang lain di dunia illa satarahullah. Sekali lagi, Nabi menggunakan perkataan satara. Namun apakah yang dimaksudkan dengan satara? Menurut perbincangan para ulama di sini. Dalam kitab kita tidak ada lah muslimah perbincangan tersebut. Ni Ustazah datangkan sebagai salah satu nilai tambah untuk kita ambil, untuk kita bawa, untuk kita ambil manfaatnya pada pagi ini. Baik, di sini kita lihat begini. As-satr, as-satr ataupun as-satr di situ dalam bahasa Arabnya alif lam sin ta ra. Ini bukan Pancasitara. Jangan salah-salah pula. Tiba-tiba kan tanya apa makna as-satr? Tu macam-macam. Okey, baik, lihat di sini muslimah. Daripada sudut bahasa, as-satr maksudnya ialah kita menutup sesuatu. Okey, kita menutup sesuatu. Itu kita fahami. Sekejap mana? Ini dia. Kita menutup sesuatu. Iaitu
taghtiyatu syai'i. Kita tutup sesuatu supaya ia tidak dilihat, ia tidak disebarkan. Ya, itu maksud daripada sudut bahasa. Bila kita rujuk daripada sudut istilah, saya mengambil daripada dua kitab yang berbeza di sini, namun ya walaupun kitabnya berbeza tetapi maksudnya adalah sama. Bila kita rujuk di dalam kitab Fathul Qawiyul Matin disebutkan begini, as-satr ialah menyembunyikan aib tanpa menampakkannya. Jadi kita sembunyikan aib seseorang. Kita tak nampakkan langsung bahawa orang itu ada keaibannya. Dia begitu. Jika kita rujuk dalam kitab Fathul Bari di sini, apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Dia kata, bila kita guna perkataan as-satr di situ, maksudnya ialah menutup seorang Muslim jika dia melakukan maksiat. Jadi, teman kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, kawan sekerja kita, kan, apa-apalah, ya, dia ada melakukan dosa. Sekarang tugas kita ialah apa? Kita nak tutup, kita nak as-satr, kita nak satara tadi sebagaimana yang Nabi perintahkan kepada kita. Sebab itu Nabi guna perkataan man satara la yasturu. Nabi gunakan perkataan-perkataan itu. Kerana apa? Bila kita nampak ada orang lain melakukan maksiat, apa tugas kita sebagai seorang Muslim? Tidak mengiklankan maksiatnya itu dan tidak membiarkannya. Tidak membiarkan tu maksudnya kita ni jangan kita macam mana saya nak sebutkan? Okeylah, tidak membiarkan lah. Tidak membiarkan tu jangan kita tak berikan nasihat. Jangan kita tak berikan nasihat ataupun jangan kita cela dia dan sebagainya. Itu maksud tidak membiarkan. Jadi, begini muslimah. Tugas kita sebagai seorang muslimah, bila kita nampak ada orang di kalangan muslim kita ni, ada orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa. Jangan kita excited dengan dosa orang lain. Takkan kita kan suka orang buat dosa sebab dia jadi cerita untuk diri kita. Jadi seharusnya kita ini tutup dosa itu. Tidak iklankan ataupun kita, kalau kita nak guna bahasa kita yang pada konteks kita pada hari ini, kita guna bahasa apa? Kita nak viralkan. So kita jangan bila kita nampak ada di kalangan teman kita dia buat dosa dan sebagainya, kita jangan viralkan. Yang kita ambil gambar, kita ambil video, kita letakkan di Facebook kita letakkan di IG kita untuk mempamerkan keaiban dia. Jadi itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi sekarang ini, kalau kita rujuk, ya muslimah, dalam perbincangan di dalam kitab kita ini, di halaman 338, ditampilkan kepada kita dengan perbincangan. Apa perbincangannya? Tentang sikap kita sebagai seorang Muslim terhadap pelaku maksiat. Tadi kan kita kata, Ustazah kata orang buat maksiat ni, kita kena tutup maksiat dia. Tapi adakah semua maksiat perlu kita tutup? Itu persoalan ni. Adakah semua maksiat kita perlu tutup? Kita nak tutup maksiat yang bagaimana sekarang ini? Inilah, di sinilah kita kata bagaimana ulama' membahaskan tentang jenis-jenis manusia. Sebab ada di kalangan manusia yang bila dia buat maksiat, memang kita kena tutup. Tapi ada di kalangan manusia yang dia buat maksiat, kita tak perlu tutup kemaksiatan dia. Dia begitu. Jadi kita akan pergi satu demi satu perbincangan tentang jenis-jenis manusia di sini.
Dan dalam kitab kita menampilkan dengan dua jenis manusia. Sebab itu dia kata gini, ketahuilah bahawa manusia itu ada dua macam. Ada dua jenis. Okay, apa dia? Ada dua jenis manusia yang melibatkan diri mereka dalam kemaksiatan, dalam dosa. Baik, kita pergi satu demi satu. Pertama sekali, dia sebutkan bahawa orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui melakukan maksiat. Dan kedua, orang yang terkenal melakukan kemaksiatan dan dia lakukan secara terang-terangan. Okay, Muslimah, kita ada dua jenis manusia yang melakukan maksiat. Jadi bagaimana sikap kita terhadap kedua-dua jenis manusia ini? Adakah kedua-duanya ni kita perlu tutup maksiat yang mereka lakukan? Sebab maksiat ni adalah perkara aib Muslimah. Jadi adakah kedua-dua mereka ni perlu kita tutup keaiban mereka, maksiat mereka? Kita lihat dahulu yang pertama. Jadi pada pagi ini, kita nak lihat dahulu. Saya baru terbaca di sini. Kenapa Ustaz Muslim? Tiba-tiba dia tanya ada bahasa Arab ke pada slides? Tak nampak ke tulisan bahasa Arab saya di slide saya? Ke bagaimana? Setahu saya ada di situ. Mudah-mudahan nampak tadi. Sebab ada satu saja bahasa Arab yang saya letakkan dalam bracket. Seingat saya lah. Okey, tiba-tiba dia kata okey pula. Okey, alhamdulillah okey. Yes, alhamdulillah. Okey, ada. Maaf saya baru baca tadi komen tu. Baik, sekarang di sini kita berbalik kepada slide saya di sini. Kita ada dua tadi jenis manusia yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab kita, yang mana dia nak syarahkan kepada kita bagaimana sikap kita kepada kedua-dua jenis manusia ini ketika ada keaiban pada diri mereka, iaitu bila mereka melakukan maksiat. Pertama, orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui melakukan maksiat. Kedua, orang yang terkenal melakukan kemaksiatan dan lakukan ia secara terang-terangan. Jadi pada pagi ini, Muslimah, kita akan masuk kepada yang pertama terlebih dahulu. Okey, yang pertama terlebih dahulu iaitu orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui melakukan maksiat. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita, pertama, disebutkan bahawa orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui sebagai pelaku maksiat di situ, dijelaskan orang seperti ini apabila melakukan sesuatu ketidaksengajaan atau sesuatu kesalahan, maka tidak boleh membongkarnya serta menyebarkannya kepada orang ramai. Jadi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali sebutkan begini kepada kita. Ia jelaskan begini. Mereka yang berada pada jenis manusia yang pertama ini, itu ketika dia melakukan sesuatu ketidaksengajaan atau kesalahan. Minta maaf silap sudut taripan. Atau kesalahan tidak boleh kita sebarkan kepada orang ramai dan tidak boleh kita membicarakannya. Tidak boleh kita membicarakannya. Sebab dia ni di kalangan yang, bagi saya beginilah, orang yang berada pada kategori yang pertama ini Muslimah, mereka adalah orang yang mana dia terkenal sebagai orang yang tak buat maksiat. Begitu keadaan dia. Tapi biasalah kita ni manusia. Kadang-kadang kita tersilap cakap, tersilap tingkah, ada perkara-perkara yang kita tak sengaja kita lakukan. Dia begitu. Ataupun orang tersalah faham di atas tindakan kita, orang salah faham di atas apa yang kita ucapkan.
Jadi dilihat sebagai satu hal yang mengaibkan pada diri dia. Untuk orang yang begini, ya, yang mana berada pada kategori yang pertama ini, kita ni perbincangannya sebenarnya bukan hanya ya pada perbincangan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Bukalah mana-mana kitab ataupun kitab syarah hadis 40. Kan? Para ulama yang mensyarahkan hadis ini tetap akan memberikan ya penjelasan tentang jenis manusia pertama dan juga jenis manusia yang kedua. Jadi sekarang ini kita lihat kepada jenis manusia yang pertama itu tadi. Ya, sebagaimana yang ada di slide kita ini. Iaitu, kan, dia kata, kalau orang itu yang biasalah, manusia biasa, buat dosa, kan, ada buat dosa, ada tersilap dan sebagainya, kita tak boleh sebarkan kepada orang ramai. Ini yang daripada tadi saya sebutkan. Kita bila ada kita tahu kan teman kita dia tersilap ataupun dia ada buat salah dan sebagainya, jangan kita cepat-cepat kita nak sebarkan kepada orang ramai. Ataupun kita nak bicarakan dia. Ya, kita nak sembanglah tentang hal itu. Jangan kita buat perangai yang sedemikian. Tidak ada keperluan untuk kita ceritakan ya tentang keaiban dia. Seboleh mana kita tutuplah. Biasa manusia ada buat salah. Ya, begitu. Jadi dia sebab apa dia memang tak terkenal dengan dosa. Bukan sebagai pelaku maksiat yang tegar lah kita katakan. Biasa orang buat salah sikit-sikit ya begitu keadaan dia. Yang mana untuk orang begini, kalau kita ceritakan keaiban yang ada pada diri dia itu tadi, ia dianggap sebagai ghibah, iaitu mengumpat. Ya, mengumpat yang diharamkan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Ya, sebab dalam kitab kita ini dikatakan kerana itu kenapa kita tak boleh sebarkan, kenapa kita tak boleh bicarakan apa yang menjadi ketidaksengajaan orang itu tadi ataupun kesalahan dia. Kerana kalau kita sebarkan, kalau kita bicarakan, ia jadi mengumpat yang diharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam nas-nas ataupun dalil-dalil yang banyaklah yang kita ketahui. Okey, antaranya yang boleh kita rujuk ialah surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Okey, surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Maka di sini, dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12 ya muslimah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Sekarang ni saya nak datangkan bukti. Kenapa kita tak boleh sebarkan? Kenapa kita tak boleh bicarakan aib dia itu? Ya, kesalahan dia yang biasa-biasa sajalah. Biasa kadang-kadang ada orang ni mungkinlah kita tiba-tiba ternampak dia buat sesuatu kesilapan ataupun kan kita dia tersilap sebut dengan kita dan sebagainya. Jadi kita ni jangan cepat sangat melihat keaiban itu ataupun kesilapannya sebagai sesuatu yang berhak untuk kita bicarakan. Sebab bimbang-bimbang ia menjadi perkara yang ghibah itu tadi, mengumpat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathiran minaz-zann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan kamu supaya kamu tidak menyangka dengan sangkaan yang dilarang. Inna ba'daz-zanni ithmun. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Kemudian apa kata Allah di sini? Allah berfirman, wala tajassasu. Ya, wala tajassasu. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan orang lain.
Kenapa kita sebarkan? Kenapa kita bicarakan keaiban orang itu? Kerana antara sikap kita, antara sifat kita suka cari aib orang lain. Itu perangai kita. Ya, suka cari aib orang lain. Jadi bila kita tahu aib orang lain itu, kita boleh sebarkan. Dan ia bermula dengan perangai kita yang sedemikian. Sebab itu, pada firman Allah yang seterusnya, Allah kata gini, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Jangan sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Bila dah tahu aib orang itu, jangan kita mula mengumpat dia. Cerita sesuatu yang dia tak suka tentang diri dia. Jadi ini adalah larangan Allah. Ya, ini adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana larangan itu terdapat dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Dan sebab itu, ya, kita lihat begini. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kisah Al-Ifk. Dalam kisah Al-Ifk. Apa kisah itu? Ada sesiapa di kalangan kita yang boleh beritahu kepada saya? Kisah Al-Ifk ni kisah apa? Al-Ifk maksudnya adalah kisah dusta. Okay, kisah dusta. Tapi ia berlaku kepada siapa? Saya nak dengar lah. Bukan nak dengar, saya nak baca. Saya nak baca lah jawapan daripada jemaah kita. Kisah Al-Ifk ini dia berlaku kepada siapa, antara siapa, dan kenapa ia berlaku. Yang mana ia menjadi contoh bahawa kita ni sebenarnya tak boleh sebarkan kepada orang lain. Ustaz Muslim jangan jawab. Ya, sebab dia ustaz. Dia sibuk tanya, nak jawab boleh? Tak boleh. Ustaz Muslim jangan jawab. Ustaz Muslim diam-diam je kat belakang. Ustazah nak dengar jawapan daripada muslimah-muslimah kita ni. Kak Zah, ada jawapan Kak Zah? Boleh Ustazah tahu jawapan dia? Ataupun Kak Aisyah kita? Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Okey, Mas juga berikan jawapan di situ. Aisyah radhiyallahu anha. Nur Suhailiza juga berikan jawapan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Faridah juga berikan jawapan yang sama, dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Tak salah. Betul, kisah dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kak Aisyah juga sebutkan tak silap pasal Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah. Baik, tentang apa fitnah itu? Betul, dusta tentang Aisyah, kisahnya berkaitan dengan Aisyah, tetapi tentang apa yang difitnahkan berkaitan ataupun berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin boleh di-elaborate sikit jawapannya sebelum Ustazah ceritakan bagaimana kita nak kaitkan tentang kisah Al-Ifk ini dengan perbincangan kita untuk kategori jenis manusia yang pertama tu. Mungkin ada di kalangan kita nak lebih spesifikkan tentang kisah Aisyah betul, tapi kisahnya berkaitan apa, kan? Kisah Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah dengan Safwan bin Mu'attal, dengan Safwan bin Al-Mu'attal, ya. Betulkan sedikit nama sahabat Nabi itu. Dengan Safwan ibn Al-Mu'attal radhiyallahu an. Siti sebutkan di situ kisah dijumpa bersama seorang lelaki semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada,
semasa naik unta untuk pulang balik dengan sahabat Nabi. Oh, okey. Jawapan-jawapan ni kena betulkan ni. Silap faham nanti ni. Okey. Ni semua kena saya betulkan ni. Bila dia makin di elaborate, makin confused pula jawapan itu ya. Okey. Kisahnya betul. Ada poin-poinnya betul di situ. Saya tak salah kan? Poin-poinnya betul. Cuma penggunaan ayat ketika menceritakan tu bimbang disalahfahami. Okey, baik. Begini Muslimah. Kisah Al-Ifk ia berlaku antara Aisyah radhiyallahu an dan yang paling tepatnya begini. Dan ketua di kalangan munafik iaitu Abdullah ibn Salul yang menyebarkan cerita itu. Yang menjadi orang kata main plot kita di sini, ketua di kalangan munafik ini. Kenapa? Sebab dia nampak. Dia cuma nampak. Kita nampak gini kisah dia cuma nampak Aisyah radhiyallahu anha pulang bersama dengan Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhuma. Dia nampak Aisyah pulang naik unta bersama dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Dia cuma nampak saja, dia tidak tahu apakah yang berlaku kisah di sebaliknya. Sebab tu tadi saya kata, kita kalau tahu tentang perkara-perkara yang mungkin dia tak berapa jelas, yang merupakan keaiban, memanglah salah benda tu. Salah kita nampak kan seorang lelaki dan wanita berdua-duaan, betul salah benda tu. Tapi apakah kisah di sebaliknya? Itu kita kena periksa terlebih dahulu. Dan inilah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana pada masa itu dia tertinggal. Kan Nabi SAW dalam pada masa tersebut Nabi bawa Aisyah radhiyallahu anha dalam peperangan. Kemudian berhenti rehat. Ketika berhenti rehat, Aisyah dia pergi buang hajat. Aisyah pergi buang hajat. Kemudian setelah dia buang hajat tu, dia dapati kalung dia hilang. Kalung dia terlepas. Sebab tu dia balik ke tempat tersebut untuk cari kalung dia. Namun dalam situasi dia sedang cari-cari itu kan, para sahabat tak perasan yang dia tidak ada dalam tempat yang dia duduk tu. Lalu mereka angkat tempat tu jalan. Sebab apa? Aisyah kata pada masa itu berat badan dia ni tak berapa berat. Jadi dia ada ke tak ada ke kan dalam tempat yang dibawa tu sama je rasanya. Sebab tu para sahabat ni tak perasan. Yang mereka main angkat je tempat tu kan, bawalah sampai jalan ke depan. Jadi mereka tak tahu sebenarnya yang Aisyah tidak ada dalam tempat itu. So mereka just angkat, kan biasa kan dulu kalau kita tengok cerita-cerita nampak ada princess-princess ke apa, cerita-cerita lama kan, duduk kat dalam satu tempat tu, diorang bawa kan dalam tu kan, duduk dalam tu. Jadi Aisyah kata berat badan dia pada masa itu tak berapa berat kan. Kalau saya tak tahulah kalau saya ni naik rasa ke tak rasa, tak tahulah mungkin tak rasa sebab berat badan saya pun tak berapa nak berat lah, tak tahulah rasa ke tak rasa kan, ada orang ke tak ada orang kat situ. Kalau orang lain naik tu mungkin lah tapi kalau saya wallahu a'lam lah, tak pernah try. Nanti kita try Muslimah. Okay. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kata dia naik, dia pada masa itu bila lepas dia cari kalung tu dah jumpa kan, sampai-sampai kat tempat yang menjadi tempat istirahat tentera muslimin ni, dia tengok dah tak ada orang dah. Dah tak ada orang. Yang hanya tinggal, dia kata pada masa itu ada satu kemah kan, lalu aku masuk dalam kemah itu dan aku rehat dalam kemah tersebut. Mudah-mudahan dia kata apa, ada di kalangan sahabat Nabi ke di kalangan tentera muslimin yang berada di belakang tu, kalau mereka lalu mereka akan nampak aku.
Sampailah dia duduk di situ hingga dia tertidur. Jadi, Safwan ibn al-Mu'attal adalah di kalangan sahabat Nabi yang di belakang. Maksudnya dia ni tugasnya dia cek apa-apa yang tertinggal lah, gitu tugas dia. Kan? Dia cek apa-apa yang tertinggal. Jadi, kalau dia mungkin ada di kalangan sahabat yang tertinggal benda-benda yang berharga dan sebagainya. So, kalau dia jumpa, dia boleh bawa pulang. Begitu. Safwan ibn al-Mu'attal, dia nampak ada bayang. Okay, ada bayang manusia dalam kemah ni. Jadi dia buka kemah tu, dia nampak Aisyah dalam tu. Dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sahaja yang dia ucap. Aisyah tersedar bertidur sebab dengar suara orang kan. Dia tersedar tu, dia nampak Safwan ibn al-Mu'attal di situ. Dia kata apa? Safwan pun suruh dia naik unta. Safwan mempersilakan dia naik unta. Terus mereka berdua pulang dalam perjalanan ke Madinah. Dan apa kata Aisyah radhiyallahu anha, sepanjang perjalanan Safwan tak cakap apa-apa pun. Ya, sepanjang perjalanan itu Safwan tak ada ucap satu benda pun. Dia dengan dia senyap dia jalan. Dia naik atas unta lah. Aisyah di atas unta, Safwan ni dekat bawah tu jalan. Tak cakap apa-apa, sepatah pun. Yang dia dengar tadi kan apa? Ucapan istirja tu je tadi. Yang Safwan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak macam kita Muslimah. Kita kalau jumpa, macam mana tertinggal ni? Kesiannya tertinggal kat sini Tak baiklah diorang tinggalkan awak Dah sembang-sembang. Macam itulah. Kalau kita gitulah kan. Tapi di sini Aisyah kata, tak ada satu pun ucapan Safwan kepada dia. Senyap je. Sampai Madinah, Aisyah balik, masuk rumah dah settle. Gitu. Cuma sekarang ni, ni kita nak cerita ni. Si munafik tu tadi kan, Abdullah ibn Salul, dia nampak Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Safwan pulang. Biasalah kita ni kalau nampak kan, kalau nampak ada orang perempuan, lelaki berdua-duaan, lepas tu balik sama-sama ni kan, ni mesti ada something. Kalau kita ikut konteks kita zaman sekarang ni lah, kita kata apa? You naik kereta dia kau. Macam tu kan kita nampak kan. Aku nampak semalam Ustazah Sakinah naik kereta dengan Ustaz Muslim. Minta maaf ya Ustaz Muslim kita pinjam nama ya. Saya nak bagi contoh je ni. Aku nampak dia dengan Ustaz Muslim naik kereta berdua-duaan. Agaknya adalah tu skandal diorang-diorang dah tersebar. Satu Singapura. Habis Ustaz Muslim dah macam adik saya dah dia tu. Kan? Dia tu Ustaz Muslim tu muda sangat dengan saya lah, tak kena. Okey, dia tu dah anggap macam adik dah tu Ustaz Muslim. Okey? So kita pun terpinga-pinga ni kita ni. Dah tersebar orang kata kita ada skandal lah. Macam tu lah cerita je. Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Dia terkena fitnah daripada orang yang menyebarkan. Kisahnya panjang lagi lah yang Muslimah. Saya tak boleh nak ceritakan dengan panjang lebar lah di situ. Tentang apa yang berlaku selanjutnya. Cuma poin yang saya nak ketengahkan pada pagi ini tentang kisah Al-Ifk ialah bagaimana kita sebagai seorang Muslimah bila kita nampak sesuatu yang kita rasa itu ada yang tak kena. Nampak keaiban di sana, ada kesalahannya. Kita tak boleh sewenang-wenangnya menyebarkan. Lebih-lebih lagi jika orang yang kita nampak ataupun orang yang kita tahu itu dia bukan terkenal dengan kemaksiatan. Ya, tak terkenal dengan kemaksiatan, bukan pelaku maksiat. Adakah Aisyah radhiyallahu anha itu terkenal dengan pelaku maksiat? Begitu juga dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Adakah mereka ni terkenal dengan pelaku maksiat? Kedua-duanya tidak. Itu diketahui ramai. Namun kita lihat begini, apabila Abdullah dia menyebarkan kes itu ataupun apa yang dia nampak, hal itu tersebar merata Madinah. Orang yang kita kata beriman ni pun turut menceritakan tentang hal tersebut, turut membicarakan tentang hal itu.
sehingga hilang kepercayaan mereka kepada Aisyah radhiyallahu anha yang dikenali sebagai ummahatul mukminin, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salihah, yang penuh akhlak budi pekerti. Hilang, jatuh maruah dia. Ya. Dan Nabi sendiri, kita kata Nabi sendiri tergugat rasa kepercayaannya kepada isterinya lantaran mulut-mulut orang ni yang membicarakan tentang Aisyah dan juga Safwan ibn al-Mu'attal itu tadi. Hampir meruntuhkan rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dahsyatnya ya muslimah bila kita menyebarkan sesuatu yang kita nampak tanpa usul periksa. Sebab itu dalam kitab kita ini didatangkan dengan ayat Al-Quran ya, di bawah itu disebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-19, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan kita sebarkan. Bila kita nampak orang yang tidak terkenal, ya orang yang beriman, dia tak terkenal dengan sesuatu kemaksiatan yang bukan sentiasa kan dia buat benda itu. Yang kita mungkin nampak, kita mungkin dengar-dengar, kita cuma nampak, yang kita tak tahu kisah di sebalik tabir tu kan. Apa yang berlaku sebenarnya. Dan kita nampak-nampak gitu kan. Tak tahu apa benda cerita tentang orang tu sakit ke apa, jumpa kat tepi jalan, ya, lalu dia bantu wanita ini ataupun wanita ini bantu lelaki tersebut naik kereta sama-sama. Kita pun kan member kawan kita ambil gambar. Kita pun forward kepada, bukan forward, kita share dengan isteri dia. Kau tahu aku nampak laki kau. Ya Allah, dengar suara Sakinah dalam kereta, entah apa entah dia orang buat. Nampak tak mulut kita? Kita bongkar aib itu. Ya, kita sebarkan aib itu. Yang kita sendiri tak tahu apa sebenarnya cerita yang berlaku tu kan. Ni bahayanya. Sebab tu Allah kata apa di sini? Allah ingatkan kepada kita. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebar tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, ya, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tu azab seksa yang begitu pedih. Bukan hanya di akhirat ni muslimah. Tapi Allah kata fi dunya wal akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ya'lamu, dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara. Wa antum la ta'lamun, sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita jangan suka-suka sebarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan aib orang lain. Bila kita merujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, apa katanya? Ini ya adalah sesuatu pengajaran yang Allah nak beritahu kepada kita. Mereka yang telah terlanjur mendengar berita keji. Kita, kalau kita dengar cerita-cerita buruk tentang orang lain, ya, kita dengar sekarang ni cerita-cerita buruk tentang orang lain. Mungkin kita dengar orang tu buat maksiat ini, orang tu gini, orang tu gini. Apa sekarang kita nak buat ni? Sikap kita bagaimana? Allah kata, kemudian kalau cerita itu dia meresap dalam hati dia, lalu dia bicarakan kepada orang lain, maka hendaknya mereka tidak lagi membicarakannya. Kita jangan sibuk pula. Orang tu dah sampaikan cerita keaiban orang kepada kita kan. Okay? Dia sampaikan cerita aib tentang orang A lah contohnya. Kita kenal orang A tu. Dan kita tahu orang A ni, dia bukan sebarangan orang yang mana terkenal dengan kemaksiatan. Memang orangnya salihah, orangnya baik, muslimah yang terkenal dengan kebaikan-kebaikan. Tapi tiba-tiba ada orang datang kepada kita, dia kata, kau tahu aku nampak dia gitu tau. Dahsyat perangai dia tu . Kita sebagai yang mendengar ni tadi, adakah kita nak sebarkan keaiban tersebut? Seharusnya kita nasihatkan kepada orang B tu tadi yang ucapkan. Kita kata, dah sudahlah. Engkau tak tahu mungkin apa yang berlaku. Engkau cuma nampak, kau cuma dengar. Tapi engkau tak tahu cerita yang betul dia macam mana. Lebih baik kita jangan cerita-cerita. Ya, kita jangan cerita-cerita tentang orang tu. Sebab selama ni yang kita kenal tentang dia, dia adalah seorang muslimah yang baik. Tutup keaiban.
Gitu cara kita ni. Gitu sikap kita. Bukan kita makin lagi tambah minyak, tambahkan lagi asam, garam, masukkan lagi jadi sedap kan. Kita berkata, kisah dia gitu. Dahsyat dia. Baru aku tahu. Kalau kau tak cerita, aku tak tahu. Ini cerita best ni, kita kena sebarkan. Nanti aku nak share dekat IG story aku. Biar orang tahu perangai dia macam mana. Selama ni kan dia solehah sangat. Kadang-kadang kita perangai macam gitu, Muslimah. Sedangkan Allah dah ingatkan kepada kita dalam surah An-Nur ini. Allah ingatkan, jangan hebah, jangan sebarkan sebab ada azab yang pedih. Di dunia dan di akhirat disediakan untuk kita bila kita jadi orang yang sedemikian. Maksudnya apa? Orang yang suka sebarkan keaiban orang lain. Maka sebab itu di sini, bila kita lihat di halaman kita, iaitu muka surat kita 339, ya, di situ disebutkan bahawa yang dimaksudkan adalah menyiarkan perbuatan keji orang mukmin yang tidak dikenal suka berbuat keji. Maknanya jenis orang yang pertama ni, dia memang kita tak kenal lah dia tu, memang dia bukan orang yang buat keji lah, bukan orang yang buat buruk. Perangai dia memang tak buruk pun. Memang selama ini dikenal sebagai orang yang soleh, orang yang solehah, begitu. Cuma mungkinlah ada tersilapnya dia. Ya, tersilap biasa, sikit-sikit tersilap. Sebab manusia tak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Kita seboleh mana untuk orang yang begini, kita tutuplah. Kalau betul saya kata, kalau betul, ya, dia buat, mungkin dia tertengking, dia termarah, kita kata begitu. Kan, dia tertengking, dia termarah, tiba-tiba pada masa itu keadaan sabarnya mengurang sebab kita manusia biasa, Muslimah. Kan dia tertinggi suara dan sebagainya. Kita pun duk sebarkan kepada orang, teruk Ustazah Sakinah tu, sikit-sikit marah, sikit marah, padahal waktu tu je dia marah. Kan, padahal pada waktu tu je dia marah. Adakah waktu-waktu lain dia marah? Kita nampak dia marah tak? Pada waktu itu mungkin dia memang tak tahulah, manusia ni kan dia ada ups and downs dia kan, daripada sudut emosi. Lagi-lagi kita orang perempuan ni, ya, Muslimah, tiba-tiba kita kita punya wire terputus, biasa tiba-tiba gitu. Adakah kita pun nak kata dia tu jenis perangai sedemikian? Belum tentu. Belum tentu. Jadi adakah keperluannya untuk kita sebarkan kepada orang, dahsyat kau perangai dia pemarah rupanya, tengking-tengking orang, macam tu kan perangai dia. Tak perlu, Muslimah. Seharusnya kita tutup. Sebab itu adalah keaiban dia yang dia tak sengaja, yang dia mungkin tak sedar dia buat. Dan pada waktu itu saja dia buat. Bukan banyak kali dia buat, waktu tu saja. Jadi kita tidak ada keperluan untuk sebarkan. Sebab apa? Dia memang tidak terkenal dengan perbuatan keji. Memang tak terkenal dengan sifat buruk itu. Ya, begitu keadaannya. Dan ini sebagai, atau yang dituduh sedangkan dia bebas dari tuduhan tersebut. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah Al-Ifk. Sebab tu tadi saya sebutkan tentang kisah Al-Ifk. Contohnya juga diberikan di sini. Ya, tuduhan dusta terhadap ibu kaum mukminin, iaitu ummahatul mukminin kita, Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ustazah pun dah ceritakan sedikit lah, ya, tentang kisah tersebut. Baik, jadi kita ni kan, kita lihat begini. Jangan, bila kita dah baca tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala surah An-Nur ayat yang ke-19, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita, jangan kita sebarkan, ada balasan yang pedih, ya? Ada siksaan yang pedih, diperuntukkan untuk orang yang begini. Nabi juga dah ingatkan kepada kita. Apa yang Nabi ingatkan? Kita jangan jadi seorang Muslimah yang suka cela orang lain. Nampak sikit je kekurangan cela, nampak sikit dia cakap, nampak sikit je kutuk, kan? Macamlah kita ni tak ada benda yang orang lain boleh kutuk tentang diri kita. Seboleh mana kita ni jaga lidah kita lah. Ya, jangan sampai kita suka sangat jadi orang yang nampak sikit je cela, nampak sikit je kutuk. Jangan begitu. Ataupun cari keaiban orang lain. Seboleh mana nak korek-korek keaiban orang tu. Dia tak tunjukkan keaiban dia pun, Muslimah sekarang ni. Tapi kita sengaja korek ni. Sebab itu Nabi kata begini. Ya, Nabi kata gini kepada kita. La tu'dhu ibadallah. Janganlah kalian menyakiti hamba-hamba Allah.
Jangan kita suka sakitkan hati orang lain. Jangan kita suka sakitkan ataupun kita buat perkara-perkara yang menyebabkan orang rasa, kenapa kau buat aku macam gini? Kan begitu keadaannya. Jangan kita ni suka buat benda-benda yang boleh menyusahkan, menyedihkan, menjatuhkan maruah orang lain. Antaranya apa yang Nabi SAW sebutkan di sini, wala tu'ayyiruhum. Jangan cela mereka. Wala tatlubu auratihim. Ya, wala tatlubu auratihim. Dan jangan mencari-cari aib mereka. Kerana apa? Fa innahu man talaba aurata akhihil muslim. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, talaballahu auratahu hatta yafdahahu fi baitih. Allah akan mencari-cari aibnya hingga mengibarkannya dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Imam Ahmad, status hadis adalah hasan. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita, jangan kita ni suka sakitkan orang lain, cari kesalahan orang lain, kutuk-kutuk sana, kutuk sini. Yang mana orang tu, dia tak buka pun keaiban dia. Dia tak tunjuk pun keaiban dia. Kita yang saja-saja korek rahsia, cari sedalam-dalamnya aib orang itu. Pergi IG dia, stalk dia kan, buka IG dia, aku nak tengoklah Sakinah tu buat apa dia buat hari ni. Lepas tu kita nampak kan yang slack sikit pun kita tunjuk ke kawan kita kan, kita print screen, aku print screen ni gambar dia ni. Kita pun tunjuk pada kawan kita. Dia kata, kau tahu Sakinah, dahsyat kau. Itu pun yang nak tunjuk orang macamlah bagus sangat Alah, hai, mentang-mentang lah dia tu ada duit ke apa. Kita cari kesilapan orang. Tapi dia bukan tunjuk pun kesilapan dia, Muslimah. Tapi kita cari kesilapan pada gambar dia, cari kesilapan pada video dia, cari kesilapan pada macam-macam benda. Untuk buktikan bahawa si Sakinah tu, saya memang sukalah guna nama saya untuk bagi contoh. Sebab takut guna nama orang lain nanti orang terasa pula saya cakap pasal dia. Tapi saya guna nama, bukan saya salah pun tapi guna. Nak tunjukkan apa? Si Sakinah tu memanglah ada aib tu. Perlu ke kita buat begitu? Kita tengok IG kawan kita, kita tengok Facebook kawan kita. Suka-suka kita nak tunjuk pada orang lain ni lah keaiban dia. Padahal dia tak buat pun. Beza Muslimah, kalau orang yang tunjuk aib dia, beza dengan orang yang tak tunjuk aib dia tapi kita yang korek keaiban dia. Kita yang cari-cari keaiban dia. Ini yang Nabi kata apa? Tadi kan, jangan cari-cari keaiban orang lain. Jangan cari, jangan korek. Alhamdulillah kita tak tahu aib dia, Muslimah. Kita tak tahu pun apa yang dia buat, kesilapan dia. Biar itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang tahu kebaikan-kebaikan dia, sebarkan kebaikan-kebaikan orang lain. Itu tugas kita. Bukan sibuk kutuk orang, cela orang lain. Bukan gitu sikap kita ni. Kadang-kadang masalah kita. Suka timbulkan isu, suka buat perkara-perkara yang sebenarnya tak ada isu pun. Tak ada masalah pun. Tapi kita jadikan ia sebagai satu masalah. Untuk kita bicarakan, untuk kita bualkan sesama kita. Beza kalau betul memang benda tu ada masalah. Yang memang satu semua orang nak cerita pasal benda tu, beza. So kita ni sekarang, untuk manusia yang jenis pertama ni, kena ingat. Manusia yang jenis pertama tu tadi, siapa dia? Orang yang bukan terkenal dengan melakukan kemaksiatan yang memang kita tahu dia memang orang yang baik, orang yang memang tak buat perkara-perkara keji. Kalaulah kita kata kita ternampak dia ada buat benda-benda yang tersilap, tersalah, yang di luar ke yang mana dia tu tidak sengaja dengan apa yang dia buat. Berusahalah kita ni jadi orang yang tutup keaiban orang lain. Usaha. Berusahalah kita menutup aib orang yang melakukan maksiat.
itu adalah sikap kita yang paling baik berdasarkan apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita dalam hadis kita yang ke-36 ini. Nabi kata apa tadi? Man satara musliman. Siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup keaiban dia dunia dan akhirat. Kejarlah ganjaran itu, ya, daripada kita kejar sibuk nak korek keaiban orang lain. Jika kita bersikap dengan sikap yang Nabi SAW sebutkan itu tadi, muslimah, saya kata ginilah, aman, damai, sentosa hidup kita ni. Orang pun yang duduk dengan kita, dia rasa aman. Sebab itu antara pesanan Nabi SAW yang mungkin banyak kali saya sebutkan. Nabi kata apa? Man salimal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik ialah apabila muslim yang lain dia selamat daripada kejahatan lidahnya. Antara kejahatan lidah kita ini ialah suka sangat dia cerita tentang aib orang lain, kesalahan orang lain, yang mana kita lupa tentang keaiban diri sendiri, kesalahan diri sendiri. Kalau orang di sekitar kita, mereka terselamat daripada kejahatan kita yang begitu, baiklah kita ni. Ya, tenang orang yang duduk dengan kita. Orang tak risau duduk dengan kita, muslimah. Orang tak takut berteman dengan kita. Mereka akan rasa tenang, mereka akan rasa selamat. Jadilah muslimah, ya, yang memberikan rasa selamat kepada muslimah lain ketika mereka duduk dengan kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah selesai kita ya pada perbincangan yang pertama itu. InsyaAllah pada minggu hadapan ya di kuliah kita yang terakhir, kita akan masuk kepada jenis manusia yang kedua yang ditampilkan dalam kitab kita ini untuk kita lihat bagaimana pula sikap kita. Untuk jenis manusia yang kedua itu tadi yang saya dah sebutkan sedikit sahaja. Sebab tadi yang pertama kita jelaskan jenis manusia yang pertama ialah orang yang tidak terkenal dengan keburukan ataupun tidak dikenali sebagai pelaku maksiat seboleh mana kita tutup keaiban dia. Ya, seboleh mana kita tutup keaiban dia. Tapi ada juga jenis manusia yang kedua yang mana dia tu memanglah buat maksiat terang-terangan. Ya, bahkan dia bangga dengan kemaksiatan dia. Jadi bagaimana sikap kita bila berhadapan dengan insan yang sedemikian? Ya, baik. Itu sahaja untuk perbincangan kita pada pagi ini. Ada apa-apa soalan yang ingin diajukan? Mungkin saya boleh ambil satu soalan jika ada. Ya, dipersilakan muslimah. Oh, kita ada kata-kata di sini daripada Puan Faridah kita. Jika berkata baik itu perak, maka diam itu adalah emas. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan Kak Junaita kita pun sebutkan di sini, very sad when all the faults others. Maknanya kita carilah kesilapan orang lain. Amat menyedihkan. Ada soalan daripada muslimah kita. Tidak ada ya, saya rasa tidak ada soalan daripada muslimah kita. Kebanyakannya sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Kak Sofi, Alhamdulillah, amin, terima kasih Ustazah ilmunya sama-sama. Kak Zah juga ucapkan terima kasih. Sama juga pada Kak Som di situ. Kak Aisyah, Azfa juga. Barakallahu fiki wa fiki barakallah.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan masa kepada kita pada pagi ini, yang mana kita meluangkan masa kita untuk mengikuti pengajian-pengajian ilmu. Dan saya amat berharaplah apa yang kita bincangkan pada pagi ini ia memberikan peringatan dan juga manfaat untuk diri saya dan kita semua untuk kita amalkan sehingga hujung nyawa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu di sesi yang akan datang, yang merupakan sesi kita yang terakhir untuk tahun ini. Okey muslimah, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.